Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi berita yang sangat menggemparkan. Banyak pertanyaan yang muncul selepas timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahid Hamidi, yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum beliau dilantik, coba kita ingat. Kalau kamu ingat, ada yang kata Barisan Nasional nak menang untuk menjadi kerajaan, untuk menyelamatkan Najib di penjara. Banyak yang cakap begitu. Tapi sehingga hari ini kita masih belum tahu apa status terkini. Adakah Barisan Nasional akan menyelamatkan Najib di penjara, ataupun mungkin ada halangan-halangan sekiranya mereka ingin melakukan perkara sedemikian. Hari ini satu berita yang sangat menggemparkan daripada Malaysia kini, di mana ibu pejabat UMNO telah dikejutkan dengan satu situasi yang luar jangka ini. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, terima kasih kamu semua sudah menonton video daripada channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan terkini daripada channel ini. Daripada Malaysia kini, satu berita yang sangat mengejutkan bagi saya. Ibu pejabat UMNO dikejutkan dengan kehadiran Rosmah. Menjadi tanda tanya kepada saya dan mungkin kepada Anda semua juga. Apa Rosmah buat? Apa tujuan beliau untuk datang ke ibu pejabat UMNO? Dan yang paling mengejutkan, beliau datang, Rosmah, yaitu istri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansur datang ke ibu pejabat UMNO dan berjumpa dengan Zahid Hamidi, yaitu pada hari ini status Zahid Hamidi ialah timbalan Perdana Menteri. Ibu pejabat UMNO di Menara Dato' On malam tadi dikejutkan dengan kehadiran istri bekas Perdana Menteri Najib Razak, yaitu Rosmah Mansur. Ia di saat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO turut mengadakan mesyuarat di situ. Rosmah dipercayai hadir untuk bertemu Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dia dilihat tiba di situ kira-kira jam 8 malam tadi, diiringi oleh seorang wanita yang dipercayai pegawainya. Walau bagaimanapun, belum ada maklumat terkini apa sebenarnya tujuan Rosmah Mansur untuk berjumpa dengan Zahid Hamidi. Pengamal media bagaimanapun dihalang daripada cuba untuk membual Rosmah Mansur. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak tanya Anda semua, apa komen Anda dan apa andaian yang Anda boleh buat setelah Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri dan tiba-tiba Rosmah Mansur bertemu dengan Zahid Hamidi? Kita fikir balik tuan-tuan dan puan, kita imbas kembali. Ada yang kata Barisan Nasional sudah melupakan Najib di penjara. Tapi itu sebelum PRU 15. Jadi bagi saya, kalau kamu tanya saya, kalau Anda semua tanya kepada saya, apa Rosmah buat di ibu pejabat UMNO dan apa tujuan beliau untuk berjumpa dengan Zahid Hamidi, itu saya pun tidak tahu setakat ini. Tapi kita boleh mengambil satu pandangan ataupun tanggapan positif. Mungkin Rosmah Mansur cuma melawat ataupun mungkin ada perbincangan yang serius ataupun penting di antara Rosmah Mansur dan Zahid Hamidi, tapi kita tidak tahu ianya berkenaan dengan Najib Razak ataupun benda lain. Tapi memang Rosmah dipercayai hadir untuk bertemu dengan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi hari ini sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau kamu mempunyai komen ataupun Anda yang berkenaan dengan ini, Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan seterusnya. Tuan-tuan dan perempuan semua, satu lagi berita yang tergempar.
awal hari ini yang saya ingin kongsikan dengan Anda semua. Hari ini satu berita yang pasti menggemparkan seluruh kerajaan perpaduan dan juga sekaligus menggemparkan utamanya kepada Perikatan Nasional. Seperti yang kita tahu, di dalam GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yaitu pengurusinya Haji G, Ketua Menteri Sabah, telah menyatakan sokongan beliau ataupun sokongan GRS kepada Kerajaan Perpaduan. Namun yang membingungkan pada Anda semua juga dan juga saya sendiri, yang membingungkan di dalam GRS seperti yang kita sudah maklum, ada parti komponen Perikatan Nasional yaitu Bersatu. Jadi bagaimana sokongan GRS? Haji G pun telah menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan mengadakan kunjungan hormat kepada Perdana Menteri di Putrajaya. Jadi di dalam GRS pun ada Bersatu, dan dalam masa yang sama Bersatu juga adalah parti komponen dalam Perikatan Nasional. Menjadi tanda tanya kepada kita semua. Tapi sebelum saya masuk ke dalam berita hari ini, saya mohon Anda untuk kerjasama baik Anda untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas info terkini daripada channel ini, Politik di Malaysia, perkembangan-perkembangan terkini. Hari ini satu berita yang diterbitkan daripada BH Online, sokong Anwar, Kerajaan Perpaduan, Wakil Rakyat Bersatu Sabah bakal keluar parti. Itu yang menjadi persoalan. Kota Kinabalu, desas-desus yang bertiup semakin kencang mendakwa Wakil Rakyat daripada Bersatu di negeri Sabah bakal meninggalkan parti itu dan memilih keahlian untuk terus berada dalam GRS, Gabungan Rakyat Sabah, yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kerajaan Perpaduan pimpinannya. Spekulasi itu mula berlegar sejak beberapa hari yang lalu selepas kedudukan mereka dalam Bersatu mencetuskan persoalan kerana parti berkenaan adalah komponen Perikatan Nasional yang menjadi pembangkang pada peringkat persekutuan. Ia berikutan Ketua Menteri Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dan pengurusi GRS, Datuk Seri Haji G Noor, menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Kerajaan Perpaduan baru-baru ini. Sokongan Haji G itu turut disahkan oleh Perdana Menteri sendiri. Malahan wakil daripada GRS daripada Bersatu Sabah, Datuk Armizan Muhammad Ali, yang juga ahli Parlimen Papar, dilantik sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Situasi ini menimbulkan banyak tanda tanya kepada Anda dan kepada saya sendiri. Situasi ini yang menyebabkan kedudukan Wakil Rakyat Bersatu Sabah yang menyokong Anwar dan juga Kerajaan Perpaduan dilihat janggal kerana pada masa yang sama mereka juga adalah wakil rakyat Bersatu dan Perikatan Nasional yang tidak sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan. Satu-satunya ruang yang membolehkan mereka menyokong Kerajaan Perpaduan ialah dengan menggunakan nama GRS, memandangkan Bersatu Sabah merupakan komponen gabungan itu bersama parti tempatan yang lain, yaitu Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO. Justru menurut sumber 14 ahli ADUN Bersatu di Sabah, termasuk 2 ADUN dilantik serta 4 ahli parlimen, perlu meninggalkan parti itu dan menjadi ahli langsung GRS supaya tidak timbul lagi persoalan mengenai kedudukan mereka. Supaya jelas bahwa menunjukkan bahwa GRS menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa menggunakan nama Bersatu, sebab menjadi kontroversi. Bagi saya tidak sesuai sebab Bersatu adalah parti komponen Perikatan Nasional.
Selain daripada keahlian terus dalam JRS, spekulasi juga menyatakan Wakil Rakyat Bersatu Sabah berkemungkinan akan menyertai USNO yang diketuai bekas yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia atau parti lain yang akan diambil ahli. Namun sumber juga berkata, Wakil Rakyat Bersatu Sabah berkemungkinan memilih keahlian terus dalam JRS selepas perkara itu diperhalusi bagi memastikan tiada masalah ataupun halangan untuk mereka berbuat demikian. Setiausaha Agung JRS yang juga timbalan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Sri Masidi Manjun, dilaporkan sebuah portal berita hari ini sebagai berkata, kabar angin mengaitkan mereka dengan USNO adalah tidak benar. Sebaliknya beliau meminta diberi tempo beberapa hari lagi berhubung keahlian terus dalam JRS. Jadi sekiranya Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga ahli Parlimen Papar akan meninggalkan Bersatu dan menyertai JRS penuh sebagai ahli JRS, bukan lagi ahli Bersatu, supaya menunjukkan JRS ini menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan menyokong Kerajaan Perpaduan. Jadi apa komen Anda berkenaan dengan berita ini hari ini? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.